Okey, untuk subtopik jatuh bebas, benda yang kita akan belajar adalah yang pertama kita kena ingat dia punya definisi. So jatuh bebas ataupun free fall ni basically objek tu jatuh tapi secara bebas. Okey, maksud bebas tu adalah dia jatuh disebabkan graviti tanpa ada daya luar. Okey, maksudnya kalau dia jatuh ada geseran udara ataupun rintangan udara, itu bukan jatuh bebas. So katakanlah kita ignore dia punya geseran ataupun rintangan udara, kita consider dia sebagai jatuh bebas. Jadi objek jatuh disebabkan graviti sahaja, kan? Sebab bila ada graviti objek akan jatuh. Okey, tapi tidak ada daya daripada luar seperti geseran atau rintangan udara. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini ada dua objek. Katakanlah ni adalah sekeping kertas, ni adalah bola yang berat. So dia ada dua situasi. Satu situasi di mana dia dalam bekas yang ada udara, satu lagi bekas yang tidak ada udara. Okey, jadi bila dia jatuh, kita tengok dulu. Jatuh bebas tadi adalah disebabkan graviti tanpa daya luar, kan? Maksudnya dekat sinilah jatuh bebas. Okey, mana kita tahu sebab dalam dia tidak ada udara. Okay, jadi dia bukan sekadar nama tau. Kita kena tahu bila jatuh bebas, dia jatuh macam mana. Okay, tengok Logiknya, kalaulah kita ada kertas dan juga bola, kita jatuhkan, mestilah kertas tu dia jatuh lambat, kan? Dia jatuh lambat, tapi bola dia jatuh cepat. Okay, maksudnya dalam masa yang sama, bola akan jatuh dulu berbanding dengan kertas. Okay, kenapa? Sebab ada udara. Bila ada udara, akan ada geseran ataupun rintangan udara. Maksudnya benda yang ringan, okey, ini valid untuk benda yang ringan tau. Okey, bila benda yang ringan dia nak jatuh tapi ada udara. So udara tu menghalang pergerakan dia. Jadi dia jatuh lebih lambat berbanding dengan objek yang berjisim lebih besar. Sebab walaupun ada rintangan udara tapi tak bagi kesan sangat dekat dia. Okey, tapi jatuh bebas tak ada rintangan. Maksudnya bila dia jatuh tu, dia jatuh saja. Tidak ada siapa-siapa yang akan kacau dia. Maksudnya bila dia jatuh, dia akan jatuh sama-sama. Ini poin yang sangat penting lah. Okey, kalau jatuh bebas, dia akan jatuh sama sahaja. Tak kisahlah berat ke ringan ke, jisim tidak mempengaruhi sebab tidak ada geseran. Okey, tidak ada rintangan udara. Okey, sekarang ni kita try tengok dekat sini. Okay. Bila dia jatuh tadi, first kali kita kena faham, dia jatuh disebab, katakanlah sekarang kita tengah cakap pasal jatuh bebas. Kita tengah cakap pasal jatuh bebas. Okay, jatuh bebas ataupun free fall, bila dia jatuh ni, bila dia jatuh ni, dia tidak ada geseran, kan, dia tak ada rintangan udara. So dia jatuh disebabkan graviti. Jadi jangan lupa graviti nilai dia adalah 9.81. 9.81 ms negatif 2. Maksudnya bila dia jatuh dengan pecutan graviti 9.81 ms negatif 2, dia jatuh dengan pecutan. Dan kita dah belajar awal-awal sebelum ni, bila objek tu memecut, maksudnya dia makin laju. Okay, so kita tengok balik pecutan tadi. Maksudnya sewaktu dia dekat sini, contohlah waktu dia dekat 1. Okay, waktu objek tu dekat garisan nombor 1 ni, okay, pecutan dia adalah 9.81. Bila dia dekat 2 pun, kena ingat, dia still graviti yang sama menarik dia. Okay, graviti, sorry. So, graviti dekat nombor 1, maksudnya pecutan waktu dia dekat nombor 1 adalah 9.81. Waktu dekat nombor 2, still 9.81. Waktu dekat nombor 3, still 9.81. Maksudnya, dia jatuh pun, pecutan dia masih sama. Jadi, pecutan tidak berubah dekat mana-mana point pun. Tapi, ingat, bila pecutan maksudnya hal laju bertambah. Jadi, katakanlah V dekat 1. Bila dia turun ke bawah, mestilah dia makin laju. So, maksudnya V1 kurang daripada V2. Okey, daripada 2 ke 3, V2 kurang daripada V3. Kenapa? Sebab makin dia ke bawah, dia makin laju. Tapi pecutan adalah sama. Okey, cikgu ulang. Makin ke bawah, dia makin laju. Makin lama dia memecut, dia akan semakin laju. Tapi pecutan dia masih 9.81. Okey, so itu adalah berkenaan dengan dia lah. Okey. Sekarang ni daripada situ kita kena tengok dia punya graf. Okey, graf gerakan jatuh bebas. Kalau kita tengok dekat sini, ingat tadi kan cikgu kata kalau dia jatuh, waktu dia jatuh, graviti dia adalah sama, kan? 9.81, 9.81, 9.81. So kalau kita buat graf
pecutan masa dia akan jadi straight line macam ni. Sebab waktu masa dia macam contohlah 5 saat, dia punya pecutan adalah 9.81. Masa bertambah. Masa bertambah. Katakanlah 10 saat, dia still 9.81. Kemudian masa bertambah lagi, still 9.81. Okey, pecutan tidak berubah. Tapi bila objek tu memecut, dia makin lama makin laju. Jadi mula-mula dia tak bergerak sebab kita tak lepaskan lagi objek tu. Okey, tapi kejap lagi dia naik. Laju dia dekat sini. Laju yang pertama. Lepas tu, kita biar lagi. Oh, dia bertambah lagi. Okey. So, laju akan bertambah. Sebab itulah graf dia, kita tengok dekat sini, bertambah. Okey, kecerunan dia seragam. Ingat dia punya kecerunan kena seragam. Sebab 9.81 pecutan dia malap. Tapi, dia punya kelajuan akan bertambah. Okey, kalau graf yang ketiga, graf sesaran masa. Okey, graf sesaran masa kena bentuk macam ni. Kenapa? Sebab kita dah tahu bahawa bila dia jatuh dengan pecutan. Bila pecutan, maksudnya laju dia bertambah. Okey, graf ni adalah graf sesaran masa. Yang kita belajar dalam graf sesaran masa adalah kecerunan melambangkan hal laju. Bila hal laju bertambah, maksudnya kecerunan pun bertambah. Jadi, inilah yang menunjukkan kecerunan bertambah. Sebab nampak tak? Mula-mula dia tak cerun sangat. Tapi lama-lama dia makin cerun. Jadi, ini menunjukkan graf hal laju bertambah ataupun graf pecutan. So, sebenarnya walaupun nampak macam ada 3 graf, bentuk dia lain-lain. Betul. Tapi sebenarnya semua ni menunjukkan perkara yang sama. Maklumat yang diberi adalah sama. Semua tengah cakap pasal objek yang sedang jatuh bebas. Okay, so dalam exam macam mana dia nak tanya soalan? Simple je. Sama ada dia suruh kita lukis atau dekat soalan objektif dia boleh direct tanya macam ni. Okay, macam contoh dalam soalan ni, yang mana graf sesaran masa ataupun displacement time untuk buah kelapa? Okay, korang mungkin fikir macam mana kita tahu laju jatuh bebas ke tak? So, untuk objek yang berat, untuk objek yang berat, kita assume dia boleh mengatasi daya rintangan. Okay, dia boleh mengatasi rintangan udara. Jadi, kalau objek berat je biasanya kita akan cakap dia jatuh bebas. Walaupun dia bukan dalam vacuum ataupun bukan dalam tempat yang tak ada udara. Anyway, dekat sini graf sesaran yang mana? So jawapan dia adalah C lah. Kalau macam contoh yang A ni betul kalau dia V. B ni betul kalau dia A. Alright, so itu adalah kalau graf. Satu lagi bahagian adalah pengiraan. So untuk pengiraan kita ada 3 rumus. Kalau korang perasan sebenarnya rumus ni sama je dengan rumus Subat sebelum ni. Beza dia adalah kita ada 3 saja. Sebab rumus dia adalah rumus yang ada graviti saja. Maksudnya kalau tengok dekat sini, V sama dengan U plus GT ni sebenarnya sama dengan V sama dengan U plus AT. Cuma G tu A. So kalau tengok soalan dekat sini nampak macam tak ada maklumat sangat kan? Nampak macam tak ada maklumat sangat tapi sebenarnya kita masih boleh kira. So apa yang kita buat adalah sebiji bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. So 5 meter tu dia jatuh, jadi ini adalah sesaran dia. Sebab kita ada subat kan? So subat, jadi kita ada sesaran, hal laju awal, hal laju akhir. Pecutan dan juga masa. So dalam kes ni 5 ni adalah sesaran. Dia kata kira kelajuan sejurus sebelum dia sampai ke tanah. Maksudnya kita lepaskan dekat sini kita ada hal laju awal. Katakanlah ini tanah, maksudnya sekarang kita tengah cari V. Jadi kita susun dulu maklumat yang kita dah ada. Yang kita dah ada, tengok kita buat. Sekejap, kita try buat subat macam ni. So kita dah ada 5 dekat sini. Tapi maklumat tambahan bila objek tu gerakan dia ke bawah, gerakan dia arah negatif. Jadi kita akan letak dia sebagai negatif 5. Kalau bola dijatuhkan, maksudnya daripada atas ke bawah, dia bergerak ke bawah kan. So kita letak sesaran sebagai negatif. Untuk objek yang dijatuhkan. Ini penting sebab dia tak bagi tahu dalam soalan, kita yang kena tahu. Bila objek dijatuhkan, U dia adalah kosong. Logik dia adalah, bayangkan bila korang nak jatuhkan something, kita pegang kan. Bila kita pegang, lepas tu baru lepas. Waktu kita pegang tu, mestilah dia tak bergerak. So, hal laju awal dia adalah sifar. So, sekarang kita nak cari V. So, dekat sini dia tak bagi pecutan. Tapi kita kena faham, bila dia jatuh, maksudnya dia adalah 9.81. Kan, pecutan graviti.
Tapi negatif. Kenapa? Sebab dalam pengiraan negatif 9.81 ni kita tahu graviti tarik arah bawah. So dia memecut ke bawah dengan nilai negatif 9.81. Okay, so pecutan memang kalau graviti dalam pengiraan jatuh bebas ni kita memang letak sebagai negatif 9.81. So yang tak ada dan tak nak tahu adalah huruf T. Jadi cuba tengok dekat dalam persamaan ni yang mana tidak ada langsung huruf T. Yang ni lah. Okay, jadi kita masukkanlah nilai. Jadi, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 GS. So, V kita tak tahu. Tapi kita tahu kosong kuasa 2 tambah 2, negatif 9.81, lepas tu negatif 5. Okay, so kat sini kita kira-kira kita dapat 98.1 kan? Tapi itu adalah V kuasa 2. Bukan tu yang kita nak cari. Kita nak cari V. Jadi, punca kuasa, okay, punca kuasa ni kita akan dapat 9.9. Jawapan dia adalah 9.9 ms negatif 1. Okey, jadi apa maklumat yang kita dapat kat sini? Yang pertama sekali, bila objek jatuh, pecutan walaupun dia tak cakap, kita dah tahu dah 9.81, tapi dalam pengiraan kita letak negatif. Okey, lepas tu bila dia jatuh, sasaran akan negatif sebab gerakan dia ke bawah. Okey, sekarang ni kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ni dia terbalik. Bola dibaling ke atas, ambil masa 15 saat untuk mencapai ketinggian maksimum. Okey, kat sini kita tahu bahawa 15 saat adalah masa dia. So, kita list out balik subat tadi. So, 15 saat adalah masa. Graviti negatif 9.81. Sebab graviti memang tarik objek ke bawah. So, walaupun kita baling dia ke atas, tapi kita still, graviti tu still tarik dia ke bawah. So, negatif 9.81. Okey, lepas tu dekat sini dia suruh kita cari U. Okey, sekarang ni ada satu benda yang dia tak cakap tapi kita tahu. Mencapai ketinggian maksimum. Okey, cuba kita bayangkan kita baling something. Kita baling ke atas, objek tu dia takkan stay ke atas sampai bila-bila kan, dia akan turun balik. Tapi waktu dia mencapai ketinggian maksimum, maksudnya waktu dia dekat atas sekali sebelum dia turun, dia akan jadi kosong. Maksudnya dia tak bergerak kan. Dia stop dulu baru jatuh. So, kita punya V adalah kosong. Sebab pada ketinggian maksimum, halaju adalah sifar. Okey, betul-betul sebelum dia turun balik. Jadi, yang kita tak tahu dan tak nak tahu adalah huruf S. Jadi, kita kena cari rumus atau persamaan yang tidak ada huruf S, iaitu persamaan nombor 1. Jadi, V sama dengan U plus G T. So, V kita adalah kosong, U kita tak tahu, tambah dengan negatif 9.81, 15. Okay, so kalau kita tekan kalkulator dan kita bawa U semua kan, kita akan dapat 9.81 kali 15. Wah, salah pula. Kita akan dapat 147.15 ms negatif 1. So, itu adalah cara untuk kira bila ada soalan yang berkaitan dengan jatuh bebas. Jadi, maklumat-maklumat tu, rumusan dia adalah kalau objek tu jatuh ke bawah, U dia kosong. Tapi kalau kita baling ke atas dan mencapai ketinggian maksimum, V dia yang kosong. Okay, so itu adalah secara ringkas tentang pergerakan jatuh bebas.